Buletin 1.30 7 Februari. Anda bersama saya, Marsila Hassan. Kereta bertembung lori, 4 sekeluarga maut. Juga motosikal bergesel, 2 terbunuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 sekeluarga maut selepas kereta yang mereka naiki bertembung dengan sebuah lori yang tiba-tiba hilang kawalan dan memasuki laluan mereka. Mangsa suami isteri dan 2 anak mereka maut di tempat kejadian. Kemalangan berlaku jam 12.33 tengah malam tadi di kilometer 55 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Ashmuan Bajah berkata, mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Muhammad Firdaus Januri, 34, isterinya Norlia Osman, 33 serta 2 anak mereka, Muhammad Adli, 6 dan Nur Dalili, 4 tahun. Siasatan awal mendapati pemandu lori gagal mengawal kenderaan sebelum memasuki laluan bertentangan lalu bertembung dengan kereta mangsa dan sebuah kereta lain. Akibat pertembungan itu, 4 mangsa dalam Honda Civic meninggal dunia, manakala pemandu Proton Saga hanya mengalami luka ringan. Semua mayat mangsa dihantar ke Hospital Kota Tinggi untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemandu lori berusia 30-an direman bagi membantu siasatan. Di Jalan Lumut Ipoh, 2 maut manakala 4 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 5 buah motosikal. Kesemua mangsa dari arah sama. Siasatan awam mendapati kemalangan berlaku apabila sebuah daripada motosikal berkenaan bergesel dengan motosikal lain lalu terjatuh di atas jalan. Insiden menyebabkan motosikal dari arah belakang tidak sempat mengelak lalu merempuh motosikal yang terjatuh. Kesemua motosikal terseret di atas jalan di pelbagai arah. Mangsa Aidil Hakimi Abdul Latif, 19, yang ketika kejadian hanya sebagai pembonceng motosikal maut di tempat kejadian, manakala seorang penunggang motosikal lain dikenali Said Muhammad Badrul Amin Said Muhammad Nasir, 23, meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Cangkat, Melintang. Seorang daripada penunggang motosikal yang cedera terpaksa dikejarkan ke Hospital Ipoh kerana mengalami pendarahan di kepala. Operasi mencari dan menyelamat pelajar Sekolah Kebangsaan Masai Pasir Gudang, Johor yang dikuatiri lemas di Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor petang semalam diteruskan pagi tadi. Operasi masuk hari kedua membabitkan 23 orang terdiri daripada anggota bomba, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Johor, Polis Diraja Malaysia PDRM dan pihak berkuasa tempatan Pengerang. Nurul Ain Sajali, 8 tahun, dikuatiri lemas ketika berkelah bersama keluarga di pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi petang semalam. Sebaik menerima panggilan, sepasukan bomba dan penyelamat Bandar Penawar melancarkan operasi mencari hingga lewat petang semalam sebelum ditangguhkan berikutan cuaca gelap. Jam 8 pagi tadi, operasi mencari dan menyelamat disambung semula. Operasi membabitkan 3 buah jentera bomba termasuk EMRS dan 2 jentera termasuk sebuah bot milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Johor. Sektor pencarian diperluaskan kepada 8 km dari pesisir pantai tempat kali terakhir mangsa dilihat. Ahli keluarga termasuk kedua ibu bapa terus berada di lokasi kejadian. Di kejadian kita datang sini memang satu family, ya. Lepas tu mula-mulanya kami mandi bersama anak saya yang jaga. Lepas tu bila kami ganti dengan mak dia, ya. Mula-mulanya saya yang jaga, lepas tu mak dia pula ganti. Main dengan abang dia. Sebenarnya diorang 3 beradik ini dia cuma dia anak perempuan kan, kita kira dia perempuan tunggal lah, 1 orang. Ya. Kalau kirakan sayang tu memang dia mana-mana saya pergi dia akan ikut saja.
Kerajaan berjaya mengumpul keseluruhan lebih 202 juta ringgit sumbangan daripada orang ramai menerusi tabung harapan Malaysia. Jumlah keseluruhan itu dikumpul sejak tabung berkenaan dilancarkan 30 Mei 2018. Kutipan tabung itu dilanjutkan 2 minggu dan ditutup pada 14 Januari lalu susulan maklum balas positif dan keprihatinan rakyat negara ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan sumbangan yang dibuat selepas tarikh itu tidak akan dikreditkan dan dipulangkan semula kepada penyumbang. Pihak kementerian dalam tindakan untuk membuat pelarasan penutupan akaun berkenaan sebelum pengauditan dijalankan oleh Jabatan Audit Negara. Bagi memastikan pengurusan tabung harapan dibuat secara teratur dan berintegriti, satu jawatan kuasa akaun akan memutuskan penggunaan wang tabung itu mengikut tata cara yang termaktub dalam arahan amanah akaun tabung harapan Malaysia. Ia dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Ahmad Badri Muhammad Zahir. PAS sedia memberikan kerjasama penuh dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan terhadap dakwaan 90 juta ringgit dimasukkan ke dalam akaun beberapa pemimpin parti itu. Jaminan oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan, segala dokumen berkaitan akan turut diserahkan jika diminta perbuat demikian. Datuk Taqiyuddin mengulas dakwaan wang disyaki daripada Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB dimasukkan ke akaun pemimpin parti itu menerusi satu kenyataan media. Mengulas lanjut, pihaknya juga sedia mengemukakan bukti termasuk penyata akaun Bank PAS Pusat. PAS katanya meletakkan keyakinan terhadap SPRM sebagai entiti berintegriti akan menjalankan tugas dan tanggungjawab secara profesional. Selain percaya amalan ketelusan, sikap bermaruah serta tanpa pilih kasih. PAS juga mengalu-alukan dan menggesa mana-mana pihak yang mempunyai maklumat mengenai dakwaan tampil menunjukkan bukti secara terperinci. Semalam SPRM mengesahkan akan memulakan siasatan berhubung dakwaan 90 juta ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun beberapa pemimpin PAS selepas menerima laporan yang disalur orang awam kepada pihak polis. Kepada tuan-tuan dan puan pada hari ini, iaitu mengenai Sarawak Report. Kita beralih ke laporan luar negara. Kira-kira 200 lelaki warga Bangladesh ditemui bersesak dalam sebuah rumah kedai di Medan, Indonesia. Pihak berkuasa percaya mereka tinggal dalam kediaman penuh sesak selama beberapa bulan dengan harapan pergi ke Malaysia untuk mencari kerja. 20 hari. Lepas sini kita bangun tangkapan kan, gari kan. Itu tempat ada 2 hari. 22 hari sajalah. Itu agenan banyak tipu sama kita. Kita mau naik pesawat Malaysia, tapi dia orang buat ini macam 3 negara kena pusing kita. Kalau cerita lebih kita, makanan tak kasih cukupan, kasih pukul, kasih sepa, ini macam buat. Kumpulan itu dipercayai tiba di Medan dengan menaiki bot. Siasatan awal mendedahkan bahawa mereka tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan. Ketua Immigration Medan, Ferry Monang Sihite berkata mereka masih disoal dan belum ada keputusan sama ada untuk mengusir mereka. Kebocoran saluran gas bawah tanah mencetuskan kebakaran besar dalam kejadian di San Francisco, Amerika Syarikat. Insiden dilaporkan sekitar jam 1 tengah hari waktu tempatan berhampiran sebuah bangunan yang sedang dalam pembinaan. Api merebak dan menyebabkan 5 bangunan lain disambar api. Saluran gas berjaya ditutup sekitar 2 jam kemudian, manakala api berjaya dipadamkan sepenuhnya sejam selepas itu. Tiada kecederaan dilaporkan. Selepas menunggu lebih 3 bulan, sekumpulan pelarian Syria yang berlindung di sebuah kem berhampiran sepadan Jordan akhirnya menerima bantuan kemanusiaan yang dinanti-nantikan. Bantuan yang disalurkan oleh Bulan Sabit Merah Arab Syria tiba di kem Rukban yang menempatkan kira-kira 40,000 pelarian. Konvoi 133 truk itu membawa bantuan termasuk makanan dan pakaian untuk kanak-kanak. Selain ubat-ubatan dan bekalan vaksin bagi imunisasi wanita dan kanak-kanak, kempen vaksin juga akan dilancarkan di bawah pengawasan pasukan perubatan bagi menghindari penyakit campak, polio, tuberkulosis dan hepatitis. Kebanyakan pelarian di kem Rukban dilaporkan hanya makan satu hidangan sahaja sehari, iaitu roti yang dicecah dengan minyak zaitun atau dadih. Menurut tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, 8 kanak-kanak di kem itu maut pada bulan lalu akibat cuaca sejuk.
Pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Syria tidak menandakan tamatnya perjuangan Washington bagi memerangi kumpulan militan Daesh. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo bagaimanapun menggesa negara sekutunya untuk meningkatkan komitmen mereka bagi menghapuskan Daesh yang bertapak di Syria dan Iraq. The drawdown of troops is essentially a tactical change. It is not a change in the mission. It does not change the structure, design, or authorities on which the campaign has been based. It simply represents a new stage in an old fight. The drawdown will be well coordinated, and our policy priorities in Syria have remained unchanged. Pompeo berkata demikian kepada kira-kira 79 wakil kerajaan yang menghadiri perjumpaan gabungan global menentang Daesh di Washington DC. Beliau menegaskan bahawa semua pihak harus berkongsi maklumat perisikan bagi menangani ancaman Daesh. Perbincangan turut tertumpu kepada langkah seterusnya dalam mencari penyelesaian bagi konflik di Syria. Sukan kita mulakan dengan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Manchester City kembali merampas kedudukan Liverpool di puncak Liga apabila menewaskan Everton 2-0 awal pagi tadi. Anak buah Pep Guardiola nyata berada pada tahap terbaik untuk pertahankan gelaran ketika Liverpool bergelut selepas mencatat 2 keputusan seri. Kemenangan di Goodison Park menerusi jaringan Aymeric Laporte dan Gabriel Jesus sekaligus membawa City memintas Liverpool di puncak carta dengan hanya perbezaan jaringan. City ketika ini bermain satu perlawanan Liga melebihi Liverpool kerana kunjungan ke Everton adalah aksi tertunda untuk berdepan Chelsea bulan ini. Minggu lalu City diambang kejatuhan selepas tercicir 7 mata di belakang pendahulu untuk berada di tangga keempat. Namun Liverpool kendalian Jurgen Klopp jelas mensiakan kelebihan apabila mencatat 2 keputusan seri berturut-turut dengan Leicester dan West Ham United. Ketika isu tunggakan gaji Perlis bagaikan tiada jalan penyelesaian, ia sekaligus mengaitkan pelbagai spekulasi mengaitkan perpindahan beberapa pemain keluar dari skuad Singa Utara itu. Namun Ketua Jurulatih Perlis Manzur Azwira menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut sambil menegaskan semua pemainnya masih bersama Perlis dan menjalani latihan seperti biasa. Namun Manzur menyifatkan barisan pemainnya masih komited dengan Perlis dengan buktinya semua pemain hadir pada sesi latihan di Universiti Malaya semalam. Saya dan pasukan akan tetap fokus seperti biasa. Memandangkan ini perlawanan kedua Liga, pemain saya akan terus fokus untuk mendapatkan mata lah. Sekurang-kurangnya satu mata di tempat lawan. Beberapa pemain Perlis dikabarkan sudah mula dirisik pasukan lain, antaranya Safi Salih. Namun bekas penyerang kebangsaan ini menepis dakwaan mengaitkan perpindahannya ke Kelantan. Susulan gambarnya yang tular bersama Ketua Pegawai Eksekutif Kelantan Red Warrior, Fazli Muhammad. Saya masih bersama Perlis. Saya menghormati apa yang saya telah tanda-tangani. Dan gambar tu macam-macam gambar saya boleh keluarkan. So itu hanya sekadar gambar dan orang boleh berkata bermacam-macam. Perlis turut bergelut dalam saingan Liga Perdana apabila tewas perlawanan pertama 1-2 kepada UKM minggu lalu. Lawan menanti mereka selepas ini adalah pendahulu Liga iaitu UiTM Jumaat ini jam 9 malam. Malaysia sah mengemukakan tawaran membida untuk menjadi tuan rumah kejohanan hoki Piala Dunia Lelaki akan datang. Bidaan itu dibuat menerusi Konfederasi Hoki Malaysia MHC kepada Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH sebelum tarikh tutup pada 31 Januari lalu. FIH dalam kenyataan semalam mengesahkan selain Malaysia, beberapa negara lain seperti India, Sepanyol dan Jerman turut menawarkan diri untuk membida Piala Dunia bagi lelaki. Malaysia menjadikan 1 hingga 17 Julai 2022 sebagai tarikh pilihan untuk melangsungkan kejohanan hoki terbesar dunia itu bersama Jerman dan Sepanyol. Sementara India yang menjadi tuan rumah musim lalu turut berminat untuk menganjurkan sekali lagi dengan tarikh pilihan pada 13 hingga 29 Januari 2023. FIH sememangnya menetapkan 2 tarikh pilihan iaitu Julai 2022 dan Januari 2023 di bida mana-mana negara dengan mereka boleh menyatakan minat berdasarkan kesesuaian masa. Bagi Piala Dunia Wanita Pula menyaksikan Jerman muncul satu-satunya negara yang menyatakan minat menganjurkannya pada Julai 2022 manakala Australia, India dan New Zealand memilih Januari 2023. FIH kini akan memulakan proses penilaian terhadap bidaan bagi kedua-dua Piala Dunia lelaki dan wanita dengan keputusan akhir akan dibuat oleh lembaga eksekutif badan induk itu Jun depan.
Kita kembali ke laporan dalam negara. Sanggup mengetepikan keperluan sendiri demi kelangsungan hidup anak cerebral palsy atau CP bagi Zatul Hajina Abdillah meskipun dirinya sendiri menghidap kanser payudara tahap 4 tidak menghalangnya berbakti pada golongan anak istimewa itu. Besar harapannya memastikan anak CP tidak diasingkan dalam masyarakat dan diberi peluang sewajarnya. Untuk mendekati kanak-kanak CP bukanlah suatu yang asing bagi Zatul. Kanak-kanak normal, kos perubatan anak istimewa ini menjangkau 10 kali ganda. Justru sokongan pelbagai pihak penting bagi memastikan golongan CP mendapat bantuan dan rawatan sekaligus membantu mereka mencapai potensi optimum. Jangan asingkan mereka. Kalau kanak-kanak lain boleh dapat peluang macam pendidikan, diorang pun perlu juga peluang pendidikan tu supaya ibu bapa macam saya ni tak terfikir yang masa depan dia macam mana. Bila kita fikir masa depan dia masih lagi blur sebab elemen-elemen macam ginilah. Pendidikan tak ada, and then untuk setengah-setengah parents tu susah nak dapat peluang untuk macam terapi. Ada yang kena datang KL every week kan, jauh nak datang. Baru-baru ini berlangsung konsert amal bagi mengumpul dana untuk disumbangkan kepada MyCP, anjuran siswazah pengurusan perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia Graduate School of Business UKM GSB. 45 persembahan disajikan termasuk persembahan dari kanak-kanak CP bersama waris mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Bunyi berdengung yang bergema di langit dihiasi pelbagai corak dan saiz. Penduduk di Kuala Perlis menerbangkan layang-layang mencuba nasib siapa dapat bertahan lebih lama. Tradisi menaikkan layang-layang adalah simbolik kepada bermulanya musim angin timur. Bermula pada jam 4 petang, trek Kurung Tengar di pesisir Kuala Perlis dihampar dengan puluhan layang-layang moden pelbagai bentuk. Persiapan menerbangkan layang-layang bersaiz besar mengambil sedikit masa kerana talinya perlu diikat ketat pada badan kereta selain perlu menunggu angin yang sempurna untuk diterbangkan. Bahaya juga daripada segi tali tu. Memang selalunya bila kita main ni kita tak benarkan lah budak-budak untuk main di bawah tali yang kita lambung wow tu lah. Sebab salah satu memang bahaya lah bagi saya. Tali pun bila terlalu angin kuat lah, tak menentu tali ni. Dia kiri kanan dia boleh pergi kan. Ada juga bila kita main stang kite tu. Pernah juga terlanggar dengan orang pun pernah juga. Jadi
cedera jugalah yang masa kena langgar tu pun. Sebab tu kita tak benarkan bila kita main, tak bagi orang lalu lah depan-depan kita ataupun belakang kita. Hobi ini menuntut pemainnya mengeluarkan belanja yang agak tinggi. Namun demi kepuasan, mereka tidak berkira. Dia wow ni adalah satu terapi bila kita stres, kita keluar main layang-layangan, lambung dengan layang ni. Dia jadi satu terapi bagi hilangkan stres juga. Setiausaha Persatuan Layang-Layang Moden dan Tradisional Perlis, Kamarudin Jasni berkata mereka kini dalam persiapan untuk menyertai pertandingan Festival Layang-Layang Sedunia di Satun, Thailand. Beliau dalam masa sama juga berharap kerajaan negeri dapat mempertimbangkan mana-mana kawasan untuk pemain layang-layang mengasah bakat. Di sini bukan saja kami saja yang membuat pertunjukan layang-layang, ada juga daripada pasukan sahabat iaitu K-Force yang turut membuat pertunjukan di sini. Dan di sini juga kami membenarkan kanak-kanak dan keluarga untuk bermain layang-layang bagi merisikkan masa lapang mereka. Sejak bermulanya angin timur pada awal Januari lalu, kawasan seluas kira-kira 0.1 hektar di trek Kurung Tengar itu dikunjungi orang ramai yang mahu melihat layang-layang moden di udara. Empat peserta All-Women Expedition to Antarctica Awita berlepas ke Norway awal pagi tadi bagi menjalani latihan simulasi selama 12 hari. Latihan akan memfokuskan aspek teori, praktikal dan ekspedisi yang dibahagikan kepada dua fasa. Empat pelatih yang dipilih ialah Nurjana Siatun Abdullah 27, Nurul Atikah Tamarun 31, Sharifah Azian Tuan Muda 36 dan Korporal Siti Jumaidah Haji Bensali 34. Mereka dipilih selepas menjalani cabaran 10 hari di Tadom Hills Resort 28 Januari lalu. Sepanjang di Norway, mereka akan menjalani latihan bagi menyesuaikan diri dengan cuaca ekstrim sebelum melakukan ekspedisi ke Antartika hujung tahun ini. Menurut pengarah projek Awita, Datuk Nur Izzah Abdul Hamid, protege terbaik ini akan menjalani pelbagai program intensif dalam dan luar negara. Untuk training overseas hanya 2 saja di Norway dan akan dia ada New Zealand untuk overseas, tapi untuk lokal masih banyak lagi ada dan untuk challenge ada 1 lagi. Jadi sepanjang tahun ni kami akan pantau diorang punya tahap prestasi dan mereka yang terpilih kita akan decide sebelum mereka pergi ke Antartika pada bulan November. Bakal diiringi mentor Awita Dr. Sharifah Mazrina Said Abdul Kadir. Mereka akan melakukan latihan termasuklah menarik beban dan berski dalam cuaca ekstrim. Latihan di Norway ini sebenarnya ditentukan oleh pihak Antartika sendiri, Antartika Logistik, dan ada syarat wajib untuk kami lalui di mana trainernya datang daripada Amerika akan melatih mereka ini dipanggil simulasi Antartika. Ini kali ini yang first time mereka ni nak berlatih di tempat yang ada snow berhadapan dengan suasana yang kita panggil simulasi Antartika. Jadi dari segi pemakaian, latihan pasang kemah, pembetulan peralatan, communication, navigation, semua tu mereka akan belajar. Selain itu, satu lagi latihan simulasi dalam cuaca sejuk akan diadakan di New Zealand pada Jun depan, 12 hari sebelum senarai akhir peserta ekspedisi Awita diumumkan.